jadi satu daripada ibadat yang diterima di akhirat kelak, insya-Allah. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya juga kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah, izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, pada malam ini kita sambung pada kelas pengajian kita, yakni tajuk akidah yang sahih, yakni pengertian akidah yang sahih dan ciri-ciri akidah yang sahih. Yang keempat, yakni mempercayai kitab-kitab Allah. Setelah diteliti dengan baik, ciri-ciri akidah yang sahih ialah terbit daripada rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Yang pertamanya, percaya kepada Allah. Yang keduanya, percaya kepada kitab. Ketiga, percaya kepada malaikat. Keempat, kita percaya kepada, pertama percaya kepada Allah. Kedua, kita percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya pada kitab. Keempat, kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan akan dijelas terangkan, dan juga percaya kepada hari akhirat dan percaya qada dan qadar Allah, percaya untung baik dan untung jahat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan rukun iman. Apabila dikatakan iman, iman ini tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Jadi apabila disebut di hati, bermaksud rukun iman ini adalah membicarakan tentang masalah di dalam hati. Ya, jadi fahamlah kita sekarang, kita tidak membicarakan tentang rukun Islam, tapi membicarakan tentang iaitu rukun iman. Yang mana rukun iman ini yang dikatakan iaitu merupakan pegangan kita. Pegangan kita, iaitu akidah. Dan itulah dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana di dalam hati. Apabila disebut rukun, apabila disebutkan rukun, iaitu tidak boleh tidak. Dalam rukun ada rukun. Dalam rukun ada rukun. Yakni dia merupakan satu pakej. Satu pakej. Jika kita nak memahami tentang percaya kepada Allah, pastikan perkara tersebut, pakej tersebut atas 3 perkara juga. Kita percaya kepada malaikat. Maknanya pakej tersebut 3 perkara juga. Percaya kepada Rasul sama, dan percaya kepada kitab, percaya pada hari akhirat, dan percaya kepada qada dan qadar. Dia merupakan satu pakej. Satu pakej. Apakah pakej tersebut? Yang pertamanya, mesti dia ada Islam. Mesti ada Islam. Yang kedua, pertama mesti dia ada iman. Kedua, mesti ada Islam. Ketiga, mesti ada ihsan. Itu merupakan rukun di dalam rukun. Rukun di dalam rukun. Satu pakej. Iman, Islam dengan ihsan. Jadi itu satu pakej. Dan itulah juga yang dinamakan rukun takwa. Dinamakan juga rukun takwa. Jadi apabila dikatakan rukun takwa, umpamanya macam kita nak membina rumah, jadi takwa itu dia merupakan tapak dia, rukun tersebut atas 3 perkara tersebut tetap ada, mesti ada. Baik. Apa yang dikatakan rukun dalam rukun? Rukun dalam rukun. Kalau dikata rukun 6 perkara, rukun iman tu ada 6 perkara. Tapi di dalam rukun tu, satu-satu ada rukun dia. Rukun di dalam rukun. Yakni dikatakan
pakej rukun iman. Kalau dikatakan tadi rukun takwa ada 3, iman, Islam, ihsan. Jadi kita membicarakan sekarang tentang rukun iman. Rukun dan iman tersebut. Yang pertamanya, pakej rukun iman. Pertama, ilmu. Yang kedua, faham. Ya, tak memadai kita menuntut ilmu saja tapi tak faham. Tapi kena faham. Yang ketiganya iaitu yakin. Itulah akidah. Pertama, kena ada ilmu. Kedua, faham. Yang ketiga, yakin. Yang keempatnya, penghayatan. Iaitu rasa. Itu merupakan rukun dalam rukun. Ada ilmu, kemudian dia faham, ketiga dia yakin, keempat penghayatan. Ada rasa. Itu dikatakan tadi rukun dalam rukun. Dalam rukun iman dan rukun iman. Dalam dia kata rukun takwa tu ada 3 dalam, iaitu iman, Islam, ihsan. Kemudian kita bicarakan tentang rukun iman. Maknanya di dalam rukun iman tu ada rukunnya, iaitu mesti ada ilmu tentang iman. Mesti ada faham tentang iman. Ketiga, yakin tentang iman. Keempat, ada penghayatan tentang iman, rasa tentang iman. Pakej. Saya sentuh sikit tentang Islam. Pakej dalam rukun Islam yang dikatakan di rukun takwa, orang tu adalah orang yang bertakwa. Ada 5 pakej di dalam rukun Islam. Yang pertama, ilmu juga. Yang kedua, faham. Yang tiga, yakin. Ada orang berilmu tapi dia tak faham. Dah tak faham, ada dia pun tidak yakin. Kalau puan-puan semua sedar, permulaan dulu saya bagi kategori yang dulu. Maknanya pakej yang pertama, kategori ya, orang macam mana. Yang pertama, pakej dikatakan dalam rukun Islam. Pertama, ilmu. Yang kedua, faham. Yang ketiga, yakin. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, penghayatan, rasa. Ambil nanti kalau tentang Islam, ambillah contoh solat. Mesti ada ilmu, mesti ada faham, mesti ada yakin. Dan pelaksanaan, amalan. Diamalkan. Dan kelima, ada penghayatan. Jadi, pada malam ini, kita membicarakan tentang mempercayai kitab-kitab Allah. Mempercayai kitab-kitab Allah, dia termasuk di dalam rukun iman. Iman letaknya di hati. Makna kita membicarakan tentang keyakinan. Itu akidah. Jadi, maknanya, di dalam rukun akidah itu dikatakan ada 4. Mesti ada ilmu, mesti ada faham, mesti ada yakin dan juga penghayatan. Jadi, itulah merupakan tuju tahan kita untuk nak sampai kepada matlamat. Ya, harap masing-masing dapat faham apa yang saya cakapkan. Ilmu, faham, yakin dan penghayatan. Baik. Mempercayai kitab-kitab Allah. Maksudnya apa? Beriman dengan kitab Allah. Beriman dengan kitab Allah. Iaitu mempercayai kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya untuk mengetahui perkara-perkara yang hak dan yang batil, halal dan haram, dan juga mengandungi beberapa ajaran dan peringatan yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya untuk menyinari alam dengan sinaran tauhid. Menyinari alam dengan sinaran tauhid. Itu sebabnya apabila dikatakan itu tauhid, dikatakan tauhid, maknanya
tetap dia mengetahui tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Apabila dia ada ilmu tauhid, barulah ada dia bertauhid. Setelah orang tu bertauhid, baru dapat dia mentauhidkan. Apabila dia dapat mentauhidkan, itulah dikatakan orang tauhid. Apa tadi? Ilmu tauhid. Dia bertauhid, dia mentauhid. Baru dikatakan dia orang tauhid. Orang tauhid adalah orang iman. Orang iman, orang beriman. Yang percaya kepada tauhid dia. Dia apabila dia percaya, dikatakan dia yakin dan dia dapat merasai apa keyakinan dia, baru dikatakan dia ada akidah. Teliti baik-baik cakap saya tu. Itu pasal saya kena panjang lebar mensarahkannya. Di dalam tulisan ni, kitab ni, dia begitu ringkas. Jadi, pada malam ini, saya sampaikan dengan bentuk soal jawab. Mudah-mudahan kita semua dapat faham apa yang dimaksudkan tentang mempercayai kitab Allah. Yang pertama, soal. Apa yang dimaksudkan dengan kitab? Mempercayai kitab Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kitab? Jawab, adalah yang dimaksudkan dengan kitab di sini ialah hukum-hukum. Kitab tu ialah hukum-hukum. Ajaran-ajaran. Nasihat-nasihat. Kisah-kisah dan lain-lain yang mengandungi berbagai hikmah. Itulah kitab. Apabila ditanyai orang apa yang dimaksudkan dengan kitab, kitab adalah hukum-hukum, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, kisah-kisah dan lain-lain yang mengandungi berbagai hikmah. Itulah kitab. Apa nama belum lagi? Ya, hikmah. Sama jugalah dulu saya ceritakan dengan panjang lebar. Percaya kepada Allah. Soalnya bagaimana kita nak kenal Allah? Tentu nak kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Apa tujuan kita nak mengenal akan sifat-sifat Allah? Untuk mendapatkan iktikad yang putus, yang jazam. Dengan berbetulan dengan yang sebenar. Dan dengan dalil. Itu tujuannya kita nak kenal Allah. Maknanya kita tu ada ilmu, ada faham, ada yakin. Kalau dah ada tiga perkara, itu namanya dia satu pakej. Satu pakej. Adalah dimaksudkan dengan kitab. Di sini ialah hukum-hukum, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, kisah-kisah. Kisah-kisah ni apa? Cerita-cerita, sejarah-sejarah dan lain-lain yang mengandungi berbagai hikmah. Soal, kitab diturunkan kepada siapa? Kitab diturunkan kepada siapa? Kemudian siapa yang menurunkannya pula? Kitab diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Kepada rasul-rasulnya. Itu yang dikatakan tadi. Soal, siapa pula yang menurunkan akan kitab tersebut? Kitab-kitab itu kalam Allah yang tiada berhuruf dan bersuara. Diturunkan dari Nauhun Mahfuz. Diturunkan daripada Nauhun Mahfuz. Dia kalam-kalam Allah tu tadi yang dikatakan tentang ajaran-ajaran, pendidikan-pendidikan, nasihat-nasihat dan juga hikmah-hikmah yang tadi tu, makna kata dia tiada berhuruf dan tiada bersuara. Diturunkan dari Nauhun Mahfuz kepada suatu tempat. Diturunkan kepada suatu tempat yang menamakan Baitul Izzah. Kemudian dari situ dibawa oleh Jibril atau Jibril sedikit demi sedikit kepada nabi-nabi dan juga rasul menurut keadaan dan juga masa. Baik. Soal. Kitab terbagi berapa jenis? Yang dikatakan tadi di dalamnya apa itu kitab? Hukum-hukum, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, kisah-kisah dan lain-lain yang mengandungi berbagai hikmah, dia kata terbahagi kepada berapa?
Jawab, kitab terbagi kepada dua jenis. Dua jenis pekeliling atau risalah. Kata kita mengaji risalah tauhid, dia sampai tu. Dia banyak ciri-ciri pula perkara tersebut. Terbagi dua. Satu dinamakan sahifah. Suatu kitab yang kecil. Maknanya datang kecil. Dinamakan sahifah. Suatu kitab yang kecil. Yang kedua dinamakan suhuf. Suatu kitab yang banyak diturunkan. Soal, ada berapa suhuf diturunkan? Suhuf ni yang banyak lah. Menurut kaul ulama, mengatakan 110 suhuf. 110 suhuf. Maknanya banyak lah diturunkan. Yang pertama, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Maknanya syariat. Dikahwinkan anak ini dengan anak itu dengan kahwin anak ini, itu syariat dia ketika itu. Maknanya ada 10 suhuf hukum-hukum. Yang kedua, 50 diturunkan kepada Nabi Allah Sis alaihi salam. Saya tak langsung, kita juga menghafal nama-nama tersebut. 50 diturunkan kepada Nabi Allah Sis. Yang ketiga, 10 diturunkan, 10 lagi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di antaranya syariatnya itulah perbuatan haji. Ya, 10 diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan 30 diturunkan kepada Nabi Allah Idris alaihi salam. 30 suhuf. Dan 10 diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu suhuf. Bukan dinamakan kitab macam surat berkeliling. Kepada nabi-nabi tersebut. Jadi kalau nabi apa? Dia berbuat untuk dia. Berbuat untuk dia perbuatan. Baik. Ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? Baru kita akan masuk balik. Ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? Ada berapa kitab yang kita tidak berdosa kalau kita ketahui? Macam itulah maksud dia. Ada berapa kitab yang aku tidak ketahui menjadi berdosa? Ada 4 kitab besar yang wajib diketahui. Fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, lelaki ataupun perempuan. Ada 4. Sebutkan 4 kitab tersebut. Dan kepada siapa diturunkan? Pertama, kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam berbahasa Kipti. Pertama, kitab Taurat. Kita dah hafal dah. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kita tahulah tu dah. Tetapi kepada siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam berbahasa Kipti. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam berbahasa Ibrani. Berbahasa Ibrani. Ini tempat-tempat kepada orang Yahudi tu. Orang-orang Yahudi. Baik. Yang ketiga, kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam berbahasa Syriani. Kita tengok dia punya kepada Nabi diturunkan tadi. Pertama kitab dia, yang kedua kepada Nabinya, ketiga iaitu kepada itu bahasanya. Jadi yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Maknanya wajib kita ketahui pertama ada 4 kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Yang keduanya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagian ketiga, bahasa.
Kitab Taurat diturunkan Nabi Allah Musa AS berbahasa Kipti. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud berbahasa Ibrani. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa AS berbahasa Syriani. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berbahasa Arab. Jadi kita dah tahu dah dia punya kerangka dia tu. Baik. Terangkan secara ringkas 4 kitab di atas. Terangkan satu-satu kitab diterangkan ke atas. Ingat, apabila disebut kitab, tahulah kita yang dinamakan kitab itu pengajaran-pengajaran, didikan-didikan, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat dan juga mempunyai hikmah-hikmah. Itu kitab. Dan kitab-kitab ini diberi nama. Jadi sebelum kitab yang 4, dinamakan dia iaitu suhuf. Suhuf. Dia dibagikan kepada nabi-nabi tersebut. Kemudian dimaknanya yang demikian mana dikurniakan kepada nabi-nabi yang 4 ini, iaitu diturunkan kepada menjadi kitab. Baik. Terangkan secara ringkas kitab 4 di atas. Kitab Zabur. Pertama kitab Zabur. Tiada hukum-hukum di dalam kitab Zabur. Maknanya tahulah kita di dalam tu. Hanya perkabaran-perkabaran, cerita-cerita dan doa-doa, zikir-zikir dan hikmah-hikmah. Itulah dalam kitab Zabur. Dalam kitab Zabur. Kepada siapa? Kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Dalam Nabi Allah itu Daud dikurniakan tentang kitab Zabur. Di dalam kitab Zabur hanya tentang perkabaran-perkabaran, tentang cerita-cerita dan juga doa-doa, zikir-zikir dan hikmah-hikmah. Hikmah-hikmah perkabaran, hikmah-hikmah cerita, hikmah-hikmah berdoa, hikmah-hikmah zikir dan hikmah-hikmah di dalam hikmah. Baik. Oleh itu Nabi Daud tiada mempunyai syariat. Tiada mempunyai syariat. Maka ia dan umatnya mengikut syariat Nabi Allah Musa alaihi salam. Syariat Nabi Allah Daud mengikut daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi Allah Musa apa dia punya kitab? Kitab Taurat. Taurat. Jadi maknanya sebab dia mengikut kitab Taurat, mana kitab Taurat tu dahulu Nabi Allah Daud mengikut Nabi Allah Musa punya syariat. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat menyatakan hukum-hukum syarak pada ketika itu. Menyatakan hukum-hukum syarak. Dan iktikad yang sahih. Iktikad yang sahih. Yang betul, yang sebenar-benarnya. Dan juga ada memberitakan dalam kitab Taurat, seorang Nabi akan zahir daripada keturunan Nabi Allah Ismail, iaitu Nabi Muhammad SAW, serta membawa syariat baru. Di mana tertulis? Di dalam kitab Taurat. Jadi maknanya Nabi Allah itu Daud, dia mengikut syariat Nabi Allah itu Musa AS, dia dah tahu dah, walaupun berita mengatakan Nabi akhir zaman itu diturunkan, tak ada dalam kitab dia, tetapi dia mengikut syariat Nabi Allah Musa AS. Dia dah tahu dah bahawa Nabi akhir zaman akan zahir. Ya. Taurat sekarang tidak anti. Kemudian kitab Taurat. Kitab Taurat menyatakan hukum-hukum syarak dan etikot yang sahih. Dan ada memberitakan seorang Nabi akan zahir daripada keturunan Nabi Allah Ismail, iaitu Nabi Muhammad SAW, serta membawa syariat baru. Taurat sekarang tidak ada menceritakan hal tersebut. Tak ada. Tapi yang aslinya ada. Kerana telah dipinda-pinda dalam kata, dan juga tiada pula disebut tentang surga, neraka dan juga hari kiamat. Maknanya telah dipinda-pinda. Yang asalnya tak ada. Yang ketiganya, Injil. Injil mengandungi segala hakikat-hakikat. Apa erti hakikat?
Hakikat ni ialah dikatakan merdeka. Bahasa saya lebih senang lah. Merdeka. Ataupun bebas. Daripada sesuatu dikeranakan dengan sesuatu. Maknanya hatinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengandungi segala hakikat-hakikat. Menyeru kepada mengesakan Allah. Itu dalam Injil. Menyeru kepada mengesakan Allah. Dan ia memansuhkan segala hukum dalam Taurat. Memansuhkan hukum dalam Taurat. Jadi Nabi Allah Daud dia mengikut syariat Nabi Allah Nabi Allah itu Musa, maka itu juga akan termasuk. Kita sikit demi sikit ya. Allah Taala memansuhkan. Mengandungi segala hakikat-hakikat, menyeru kepada mengesakan Tuhan. Dan ia memansuhkan segala hukum-hukum dalam Taurat. Maknanya termasuk dan juga Zabur. Di dalamnya ada memberitakan seorang Nabi yang akhir akan zahir. Maknanya daripada kitab pertama, kedua, ketiga memang tersurat, tertulis. Zahir. Injil sekarang ada 4 macam. Tak sama. 4 macam. Yang dikarang oleh 4 orang. Orang-orang tersebut tiada melihat Nabi Allah Isa. Sama sekali. 4 tu pula dia bukan di zaman Nabi Allah Musa. Tak nampak pun. Maknanya dia menulis tu betul-betul dengar daripada perkabaran sekian-sekian, tulis. Sudah. Ya, itu dia kata. Yang pertama dinamakan Matta. Penulis pertama. Yang kedua dinamakan Markas. Yang ketiga Luka. Keempat, Yohana. Yohana ni yang katakan menjadi pegang-pegangan betul-betul sekarang ni. Tapi tentang itu, menceritakan tentang Nabi akhir zaman, tak ada disebutkan di dalamnya. Itu dia kata. Baik. Yang keempatnya, Al-Quran. Ya, di dalam kitab Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah ni, dia tak ada yang dikatakan sedetail macam mana yang saya nak jelaskan. Ya, itu nak kita lihat. Al-Quran. Yang pertama, wajib beriktikad. Wajib beriktikad. Mesti. Dan percaya sesungguhnya Al-Quran itu semulia-mulia Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Kita beriktikad. Kita berpegang bahawasanya sesungguhnya Al-Quran itu semulia-mulia. Tak ada yang mulia lagi melainkan Al-Quran. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila cakap diturunkan kepada Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, siapa menurunkannya? Malaikat. Sebelum ni kita dah ketahui, dah kenal malaikat. Malaikat diambil daripada itu Al-Quran ni, daripada iaitu ditempatkan kepada itu apa izah tadi sebelum tentang tu. Maknanya diambil turun perkara tersebut. Jadi kita tahu dah, yang pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul. Yang ni sesudah. Baik. Quran itu semulia-mulianya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia. Maknanya perkataan berganda. Sesungguhnya. Dimenekankan. Yang kedua, kitab Allah Ta'ala yang akhir diturunkan. Kitab Allah Ta'ala yang akhir diturunkan. Habis. Tak ada dah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertolaklah Syiah mengatakan ayat Al-Quran tersebut patutnya turun kepada Saidina Ali. Samalah juga Qadiani. Ya, Qadiani, pegangan Qadiani pun sama juga. Dikatakan tersalah. Malaikat Jibril tersalah bawa ayat tersebut. Baik. Itu dia kata kitab Allah yang akhir diturunkan. Dah tak ada dah. Tak ada dah. Yang ketiga, kitab yang memansuhkan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya. Mansuh.
kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat dan segala-galanya dulu, maknanya dah dimansuhkan. Maknanya termaktub di dalam Al-Quran. Tahulah kita fokus kita sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu kekal hingga hari kiamat. Al-Quran itu kekal hingga hari kiamat. Pasal Al-Quran menceritakan tentang hari kiamat. Maka Al-Quran itu juga bertanggungjawab apa kisah tentang hari kiamat. Itu dia kata, Al-Quran itu kekal hingga hari kiamat. Tiada berubah-ubah. Tiada berubah-ubah. Memang dia tak berubah. Tandanya pun tak berubah. Di atas ke, di bawah ke, di depan ke, sama ada dia punya tanwin ke, dia punya apa ke, takkan berubah. Dan Al-Quran itu sebesar-besar alamat ataupun tanda atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda dia? Sekarang inilah Al-Quran ni. Percaya pada Al-Quran bererti kita percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalam akhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Bukan kita terima Al-Quran. Kita terima Al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kerana sebesar-besar mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tanda kepada wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebesar-besar mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Saya dah sentuh sikit dulu. Apakah mukjizat dia? Mukjizat. Yang keenam, seluas-luas kitab mengandungi ilmu pengetahuan. Sebanyak-banyak manfaat. Sebanyak-banyak manfaat. Setinggi-tinggi kemuliaan. Iyalah. Sebab Al-Quran itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran. Al-Quran. Dalam Al-Quran mengandungi ajaran tauladan hukum-hukum. Tegah-tegah perintah-perintah. Yang ini wa'ad dan wa'id. Janji balas baik dan juga janji juga balas seksa dan sebagainya. Itulah Al-Quran. Al-Quran ni pun dia merupakan pakej. Pakej untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dikatakan pakej? Kita ni sebagai hamba Allah yang daif, yang fakir, yang miskin, yang lemah. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa. Kita ni jika tidak dapat meletakkan diri kita sebagai fakir, naif, hina, nescaya kita akan ada bersifat sombong. Apabila kita meletakkan kita naif, fakir dan miskin, pasti kita itu umpama seperti orang miskin yang minta sedekah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat. Itu hakikat. Kita dia adalah orang fakir, miskin yang minta sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kedua, ini pengajaran Al-Quran. Ringkasan dia. Kedua, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Perkenankan permohonan kita. Tentang iman, tentang takwa. Tentang rezeki, tentang umur dan sebagainya. Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Macam mana dikatakan pakej di dalam tu? Allah SWT juga, dia sertakan rahmat di dalam tu. Keberkatan di dalam tu. Apa dia kata rahmat, keberkatan dan kebajikan? Itulah pahala. Pahala.
Jadi sekarang ni Allah Ta'ala panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, tetapkan iman kita. Itu merupakan satu pakej. Disertai dengan pahala sekali. Apa sebab Allah Ta'ala bagi kita satu pakej? Allah Ta'ala tak berkehendakkan kepada amal kebajikan yang kita buat. Dia bagi sekali. Cuma orang yang tidak faham, orang yang tidak faham, dia meminta pahala dengan Allah SWT sebab dia tak faham. Jadi malam ni saya bagi faham. Allah Ta'ala ada bagi pakej dah dengan kita. Yang baik akan dibalas baik. Pahala, surga. Yang jahat akan dibalas jahat, dosa, ke neraka. Pakej. Itu di dalam pengajaran agama. Tersurat dalam Al-Quran. Wa'ad dan wa'id di dalam tersebut. Balas baik akan dibalas baik. Tak baik akan dibalas tak baik. Dia dah bagi dah. Baik. Saya terangkan juga untuk mengelakkan salah faham dan mendapat faham. Kenapa Nabi selalu menceritakan tentang fadilat-fadilat amal dan sebagainya. Nabi yang terangkan, jelaskan. Saya cakapkan tadi, Allah Ta'ala bagi secara pakej. Kita buat solat, kita buat sembahyang, Allah Ta'ala akan bagi kita pahala. Allah Ta'ala bagi kita pahala. Satu pakej. Jadi, maknanya kita percaya pakej tersebut. Apabila hamba Allah yang membicarakan tentang pahala, apa maksud dia? Pakej juga. Pakej dengan amal. Tak ada pula orang nak minta pahala tanpa amal. Tak ada. Dia cerita tentang pahala, dia berbuat amal. Menceritakan pakej tadi. Saya tak mau nak mensyarahkan panjang lebar tentang perkara. Itulah hakikatnya. Baik. Apakah mukjizat yang paling besar? Apakah mukjizat yang paling besar? Maknanya, banyak mukjizat-mukjizat sebelum ini. Tapi ada mukjizat ini, hilang mukjizat-mukjizat yang lain. Jawab, sesungguhnya Al-Quran sebesar-besar mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat dia. Walaupun baginda Rasulullah SAW dikurnia nikmat mukjizat kepada dia pada zaman dia. Pada zaman dia. Ya, dari keluar air daripada jari-jari dia. Dia minta kepada Sayyidina Ali pergi goncang pokok korma tu supaya belum masa gugur, dah gugur buah dia. Bermacam-macam mukjizat. Minta pokok tu datang. Dia panggil datang, pokok tu datang dan bermacam-macam. Itu zaman dia mukjizat tu dah habis. Tapi mukjizat yang paling besar ditinggalkan kepada kita, mukjizat dia itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Itu sebabnya orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia akan cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quran bermakna dia cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang cinta kepada Al-Quran dan juga Rasulullah SAW, neraka tak terima orang seperti ini. Neraka tak mau terima. Tapi jika ada hati dia sedikit yang tidak mempercayainya, sedikit saja akan tersuratlah nama dia di pintu neraka. Sesungguhnya Al-Quran sebesar-besar mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Kerana mukjizat lain telah lenyap, telah hilang, telah hapus. Tetapi mukjizat Al-Quran kekal selama-lamanya sampai hari akhirat. Mukjizat Al-Quran. Ya. Kedua, mukjizat Al-Quran sesuai dengan akal fikiran kita pada tiap-tiap ketika dan masa. Bagaimana telah dipersaksikan dengan mata kepala kita. Itu memang sahih.
Memang betul. Mereka sesuai dengan keadaan, masa dan waktu. Hingga pada hari ini. Kita terima Al-Quran tu pasal sesuai dengan masa dan waktu boleh digunakan. Diperintah semayang, kita boleh bersemayang. Diperintah puasa, kita boleh berpuasa. Dan sebagainya. Mana ada satu yang tidak sesuai? Semuanya sesuai, 100%. Kalau tak sesuai, tak ada orang berpegang Al-Quran. Tak ada orang beragama Islam. Tak ada orang yang beriman tentang Al-Quran. Tapi hingga saat ini, kita, sebab berbetulan dengan Al-Quran. Itu dia kata tadi. Jadi maknanya, kita ni, hidup dan penghidupan kita, itu maknanya asas tauhid tu, mana akidah tu, kepercayaan keyakinan kita, adalah asas mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran tu, diperintahkan kita bersembahyang kerana mengingati Allah, kemudian kita mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaknanya aku bersembahyang mengikut cara Rasulullah SAW kerana nak mengingati Allah. Boleh? Itu makna kita dapat faham. Secara langsung kita mengikut Al-Quran dan juga mengikut cara Rasulullah. Cara Rasulullah adalah cara Al-Quran. Cara Al-Quran adalah cara mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Itu pasal mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas terang. Jelas terang. Tapi pada hari ini juga, yang tak ada pengetahuan tentang agama, berani menghina agama. Menghina agama termasuk dalam dosa besar. Dosa besar. Apabila dia perbuat akan perbuatan hina tersebut, termasuklah juga terkeluar agama. Ya, itu kita kena faham akan perkara tersebut. Kalau dah sekali terkeluar, habis. Terpulang bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menerima taubatnya ataupun tidak. Tapi menurut hukumnya terkeluar, tertulis namanya di pintu neraka. Na'udzubillah min zalik. Bukan boleh nak ngada-ngada, tak boleh. Soal, bagaimana kitab-kitab itu diturunkan? Seperti mana yang saya katakan tadi. Kitab-kitab itu ataupun kalam Allah itu yang tiada berhuruf dan tiada bersuara. Hakikat ni tidak dikeranakan dengan satu kerana. Diturunkan dari Lauhun Mahfuz kepada suatu tempat bernama Baitul Izzah. Baitul Rumah Izzah. Kemudian dari situ dibawa Jibril sedikit demi sedikit kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul menurut keadaan dan juga masa. Itulah yang dikatakan kitab. Al-Quran, percaya kepada kitab. Percaya kepada kitab. Maknanya kepercayaan dan keyakinan kita kepada kitab. Itu menjadi pegangan. Dan pegangan kita itu yang menjadi ikutan kepada hidup dan penghidupan kita, kepada kitab yang kita percaya, kitab yang kita berpegang. Fahami baik-baik. Tak memadai kita itu percaya dan juga itu yakin pada kitab Al-Quran yang kita nampak yang terletak tu. Tapi kitab Al-Quran yang tersurat dalam hati. Sebab dialah yang memandu kita. Dialah menyaksi kita. Segala perbuatan kita adalah perbuatan dia, perbuatan kitab tersebut. Satu. Kedua, merupakan mukjizat. Kita ni lah merupakan mukjizat orang yang mengikut Al-Quran. Maknanya mukjizat Al-Quran. Orang ini yang mendapat syafaat Al-Quran.
mendapat pertolongan daripada Al-Quran. Al-Quran ni neraka tak terima. Tak terima. Habis kalau tak terima, siapa yang nak terima dia? Surga saja terima dia. Dia tak ada pula 3 tompek di akhirat. Ada pula duduk tengah pula, tak ada. Dia neraka, surga. Kalau dah neraka tak nak terima Al-Quran, maknanya hanya surga saja terima. Faham kita tu. Jadi maknanya keyakinan kita, aku nak berpegang kepada Al-Quran. Alhamdulillah sekarang kita mengikut Al-Quran. Bermaknanya kita tu di dalam mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya satu kelebihan yang Allah Taala kurnia kepada nabi kita. Itu yang besok di akhirat merupakan nur akuan, cahaya Al-Quran. Baginda Rasulullah SAW nampaklah nanti cahaya Al-Quran kepada wajah-wajah kita. Insya-Allah. Baik. Itu yang dikatakan percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mempercayai hari akhirat. Mempercayai hari akhirat. Ini saya tak habiskan pada ni, mungkin saya nak menjelaskan itu secara ringkas. Mempercayai hari akhirat. Apa arti dia? Kita beriman pada hari kiamat. Kiamatkah, akhiratkah, dia sama. Ya, iaitu perkara utama dalam akidah. Perkara utama dalam akidah. Dalam kepercayaan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Kedua adalah percaya kepada hari akhirat. Selain daripada percaya kepada kitab, selain percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, percaya itu kepada untung baik itu jahat, maknanya di antara percaya kepada hari akhirat. Allah dan akhirat. Sebab apa? Perhitungan kita hari akhirat. Kau percaya tak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab dan lain-lain, akan sampai juga kepada akhirat. Itu pasal kita kena takut tentang hari akhirat. Jadi kita nak faham betul-betul. Saya katakan tadi, pertama kita ilmu, kedua kita faham, ketiga kita yakin. Satu pakej. Beriman hari kiamat perkara-perkara yang utama dalam akidah. Sebagai unsur terpenting. Keimanan di samping beriman kepada Allah. Jadi, seolah-olah kalau dah kita tengok dalam ayat-ayat Quran tu, dia kata, kalau dalam Al-Quran tentang semayang dan zakat. Dia berdamping, semayang zakat. Ini apa dia katakan percaya kepada Allah, berdamping dengan percaya pada hari akhirat. Sebab balasan kamu percaya pada hari akhirat. Balasan percaya kepada Allah sampai kepada akhirat. Baik. Mempercayai hari akhirat, iaitu mempercayai hari akhirat, iaitu hari kiamat. Kita percaya hari kiamat pasti dan tetap berlaku dan mengandungi peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat itu. Percaya dan yakin. Seperti bangkit dari kubur. Maknanya dihidupkan semula. Kita dimatikan, masuk kubur. Lepas tu dibangkitkan semula. Tiupan sangkakala yang kedua. Hidup lagi sesudah mati. Digambarkan macam mana dikatakan mati kecil, tidur. Dibangkitkan semula. Memperolehi balasan, pahala dan atau seksa. Kita dibangkitkan itu untuk mendapat balasan, iaitu dikatakan balasan, pahala ataupun seksa. Mahsyar, Siratul Mustaqim, surga, neraka dan lain-lain. Itu yang dikatakan tujuan kita dibangkitkan untuk dihisap, untuk ditimbang tentang amal kebajikan yang kita buat di dunia ini. Maknanya, amal kebajikan yang kita buat di dunia ini, seperti mana yang saya sarahkan tadi, diikuti dengan pahala, kemudian Allah Ta'ala timbang akan perkara tersebut. Ya? Jadi, pencerahannya,
hari kiamat. Sebab di dalamnya begitu ringkas. Soal, apa yang dimaksudkan hari kiamat? Jawab, adalah hari kiamat itu ialah nama bagi masa yang berlaku di dalam segala kejadian huru hara. Berlakunya huru hara. Kita di dunia ini, kita mati, dimasukkan ke kubur. InsyaAllah, bagi orang yang beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, dia beramal tentang kitab Allah, dan dia jaga tentang syariat yang diturunkan oleh Allah SWT dan juga Rasul, maka dia hidup dalam kubur dalam keadaan hidup di dalam taman-taman surga. Tenang, bahagia. Dibangkitkan semula. Itu satu masa. Masa dibangkit ni masa huru hara. Adalah hari kiamat itu ialah nama bagi masa yang berlaku di dalam segala kejadian huru hara. Mana tak ada satu ketenangan, tak ada. Bangkit ni daripada kubur tu, menjadi dah. Ya. Rupa kita sekarang ni Abdullah. Kalau roh tu datang dalam keadaan inilah Abdullah, insya-Allah. Kalau datang ni, kalau dah kita macam berupa haiwan, berupa kambing, berupa unta, berupa lembu, berupa itu, roh kita pun berasa juga. Ya, apa pula ni bentuk orang macam ni? Sampai pula nanti di itu apa nak pergi ke padang mahsyar, tak tahu berapa lama daripada maghrib ke itu maghrib. Ada yang menerontang, ada yang ada kata merangkak, ada itu semua. Tetap semua kena pergi. Dah sampai kat Sanun. Di mana umatku? Bayangkanlah rupa wajah kita sekarang. Kalau dah perangai di dunia ni ada perangai haiwan, cuba kita bayangkan akhlak kita di sana macam mana nanti. Macam muka haiwan. Kalau dah sini suka membebek, di sana macam muka kambing juga. Itu nak ditayangkan di depan kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW. Dia pun terkejut juga menengok. Itu pasal nak diselalu basuh dengan air sembahyang. Baik. Adalah hari kiamat itu ialah nama bagi masa yang berlaku di dalam segala kejadian huru hara. Soal, dari bila mula hari kiamat? Dari bila mula hari kiamat? Jawab, semenjak dibangkitkan semula sekalian makhluk yang telah mati. Maknanya daripada kubur. Dikubur. Tak? Kemudian dihidupkan semula. Dihidupkan semula. Hingga ahli surga masuk ke surga dan hari neraka masuk ke neraka. Itu dikatakan mulanya hari kiamat. Habisnya hari kiamat. Berapa lama? Wallahu alam. Tapi digambarkan dalam hadis sahih. Ya, satu hari di sini menyamai 1000 tahun di sana. Cubalah kita bayangkan. 1000 tahun. Jadi, kalau tuan-tuan, puan-puan semua yang pandai matematik tu, sains matematik, cubalah kira. Kita menyangka baik saudara-saudara kita. Maknanya, kalau dia nak meninggal dunia, alah sekejap je sebulan tu meninggal. Katakanlah 1 saat. 1 saat dia meninggal. Berapa tahun dia tanggung? Berapa bulan, berapa hari, berapa saat pula? Cuba kalkulator tulis. Dulu saya buatlah benda tu. Dah lupa dah. Berapa? Kalau tak salah 4 hari. 4 hari tak berapa jam, berapa subuh. Dia punya 1 saat. 1 saat di sana. Bayangkan kita mati, cuk 1 saat. Tapi kita haus dan dahaga tentang itu, tentang ini. Cubalah kita bayangkan. Siapa akan menanggung ni? Kita sekarang. Tapi bagaimanakah kita ni nak menghadapi perkara tersebut? Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Dengan kalimah tauhid. La ilaha illallah. Itulah yang dapat menolong. Wallahu a'lam. Baik. Disebut juga hari akhirat kerana masa itu penghabisan hari dunia. Disebut hari akhirat kerana masa itu disebut penghabisan hari dunia. Habis hari dunia. Habis hari dunia, masuk alam akhirat.
kata orang kita lah. Dah masuk alam kubur, masuklah alam akhirat. Ya. Dinamakan juga Yaumuddin, iaitu hari pembalasan. Kerana di dalam tempoh itu manusia dibalas segala pekerjaan, sama ada baik ataupun tidak baik di dunia pada hari pembalasan. Jadi pertama kali Yaumal Hisab, dihisab segala amal dan ibadat, baik ataupun tak baik. Kemudian ditimbang. Dah ditimbang, barulah kita tu menjalan sirat. Jadi menjalan sirat tu pula, dia ada 8 rintangan di situ. Ini soalan dah terbuka. Kita jawab sekarang. InsyaAllah jawapannya, kalau betul, insyaAllah selamat. Yang pertama, Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Maknanya, dia mengucap 2 kalimah syahadat dengan ilmu. Dengan dia yakin, dengan bentuk waham. Dia juga dikatakan dalam bentuk penghayatan, rasa. Kalimah tauhid dia. Tu kadang-kadang mungkin saya menyampaikan satu-satu tajuk tu terlalu lama, panjang. Sebab nak sampaikan pakej tersebut. Tak guna kita baca-baca panjang-panjang lebar. Yang ketiga, dahsyatnya kiamat, huru-hara pada masa itu, hatta masing-masing tidak ada kenal mengenal antara satu sama lain. Suami tak kenal isteri. Isteri tak kenal suami. Anak tak kenal ayah. Ayah tak kenal anak, tak kenal mak, mak tak kenal anak. Erti kata, masing-masing, nafsi-nafsi. Itu sebabnya kita melatihkan diri kita nak tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan hari ini, hari kiamat tu ialah kerana hendak dijalankan kira-kira memutuskan pekerjaan yang dilakukan pada masa hidup di dunia. Itu tujuan hari kiamat. Nak diputuskan. Di mana? Di padang mahsyar tu. Apa pekerjaan kita di dunia ni? Jadi kalau kita dah faham, berbuat baiklah. Berbuat baiklah di dunia ini. Berbuat amal solehlah di dunia ini. Jadi maknanya jawapan persoalan di akhirat telah terjawab di dunia ini. Fahamlah kita bahawasanya orang yang mendapat keselamatan akhirat, orang yang dapat keselamatan di dunia. Lepas itu, dapatlah kepadanya, itu apa? Satu ketentuan, hal masing-masing. Sama ada ke surga ataupun ke neraka. Itulah dikatakan mempercayai pada hari kiamat. Tetapi persoalan yang timbul, percaya kepada hari kiamat. Itu persoalan lagi. Tapi saya tak dapat nak menjelaskan perkara di sini. Ya, tapi ceritanya sama keadaan tersebut. Percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada hari akhirat ini yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu sebabnya di dalam ni susunan tentang percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat dia dahulu. Lepas tu percaya kepada qada dan qadar Allah. Di keadaan tu macam ni. Banyak hadis tu ada macam-macam. Jadi perkara tersebut berhubung tentang hati. Percaya, keyakinan, akidah. Aku percaya yakin tentang kitab-kitab. Apa yang dinamakan kitab? Kitab ni adalah pengajaran-pengajaran, pendidikan-pendidikan. Mana nasihat dan sihat. Dan bermacam-macam hikmah di dalamnya. Itulah kitab. Kemudian diberilah nama kitab tersebut. Diturunkan kitab tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Al-Quran. Jadi apabila turun kepada Al-Quran ni kepada Nabi Muhammad SAW, dia merupakan mukjizat. Mukjizat kepada Nabi tersebut. Kebenaran dia sebagai Nabi. Itu tanda dia sebagai Nabi. Al-Quran. Betul lah. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, apa kita dapat? Kita dapat Allah. Kita pergi ke Madinah, aku dapat Rasul.
Kalau orang tanya, apa kau dapat pergi umrah? Jadi umrah ni ziarah ke Baitullah. Jadi aku dapat Baitullah. Baitullah ni apa? Pusat ibadat. Itu zahir. Hakikatnya, pusat ibadat tu tertuju kepada Allah. Tapi bila ditanya, apa kamu dapat? Aku dapat Baitullah. Sama juga kepada Rasulullah. Itu makna orang yang faham. Maknanya orang ada ilmu, faham, yakin. Satu pakej perkara tersebut. Jadi insya-Allah, ya, sekarang dah pukul 8.10 minit. Saya dah ambil masa untuk ustaz yang sebelum ni. Saya dah faham sangat perkara tersebut. Jadi terserah kepada pengurusi majlis untuk nak bertanya. Ya, saya buka kepada peserta-peserta semua untuk nak bertanya. Ya, untuk 1-2 soalan. Insya-Allah. Saya sudahi. Yang baik itu adalah bagi Allah Ta'ala. Jika kekurangan-kekurangan pada kelemahan saya sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada jemaah yang ingin mengajukan 1-2 soalan kepada Ustaz sebelum kita tutup kuliah, dipersilakan. Penerangan Ustaz sangat jelas, insya-Allah. Amin. Jemaah, ada soalan? Rasanya tak ada Ustaz. Syukur Alhamdulillah. Kita tutup majlis Ustaz ya? Ya. Okey. Syukur Alhamdulillah. Sangat beruntung kita pada kuliah Maghrib malam ini dapat bersama dengan Ustaz Haji Abdullah bin Huda untuk slot pengajian ilmu tauhid, ilmu yang wajib kita pelajari selain daripada ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqh. Dan malam ini Ustaz mengupas berkenaan dengan percaya kepada kitab dan juga percaya kepada hari akhirat. Syukur Alhamdulillah sangat jelas apa yang telah Ustaz huraikan tadi, dan insya-Allah saya percaya jemaah semua faham berkenaan betapa besarnya mukjizat Nabi Muhammad, iaitu mukjizat Quran, Al-Quran, dan sebagai umatnya marilah kita pelajari, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin. InsyaAllah, amin. Ustaz, mohon tutup majlis kuliah kita dengan doa tasbih kafarah dan surah Al-As, Ustaz, bagi keberkatan ilmu kita malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana li kulli hawlin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma sya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukurillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah walikuli ta'atin wa masyatin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insyaallah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Amin. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Untuk jemaah akan teruskan dengan kuliah Isyak sebentar lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Kak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.